Ini macam apa? Ini adalah ciri-ciri autism. Mungkin anda biasa nampak, mungkin anda tak biasa nampak. Jadi hari ini kita akan bercerita mengenai autism bersama saya Dr. C dalam Dr. C React. Assalamualaikum semua. Dan hari ini saya ada soalan-soalan yang agak menarik mengenai autism. Sesuatu yang agak kerap kita jumpa zaman sekarang. Dan nak tahu apa itu autism, dia adalah satu gangguan perkembangan otak yang berterusan dan berkekalan. Dan dia punya, nak kata, kekerapan dia 1 hingga 2 kanak-kanak dalam 1000 kanak-kanak di Malaysia akan mendapat autism. Dan dia 4 kali lebih kerap menyerang kanak-kanak lelaki berbanding perempuan. Jadi soalan pertama sangat bijak. Dia tanya, autism ni penyakit generasi baru ke? Bijak soalan ni. Sebab saya rasa sebenarnya autism ni dari dulu dah ada. Tapi dari dulu mestilah mak ayah kita akan cakap, oh dia ni terencat sikit ke, dia ni lambat ke. Dia punya term tu tak autism. Sebenarnya kalau kita kaji balik zaman dulu, silap-silapnya terencat atau lambat tu kemungkinannya autism. Sekarang ni lebih kesedaran mengenai autism dan orang pun pandai dah nampak trik-trik macam saya buat tadi tu lah. Kita panggil hand flap, lepas tu dia jenis tak boleh nak tengok muka, nak interact pun susah. Itu antara ciri-ciri autism. So kita pergi pula soalan seterusnya. Ramai yang takut melahirkan anak dalam usia 40-an ke atas sebab risiko nak dapat anak autism. Fakta ke mitos ni doktor? Jawapannya fakta. Tapi tak adalah kata semua yang lahirkan anak atas umur 40 akan autism, tak. Tapi kebarangkalian dia lagi tinggi. Selain itu juga bukan sahaja umur, selain itu juga genetik memainkan peranan. Sekiranya ada genetik yang memang ada sedikit masalah autism ni, lebih mudah nak diturunkan. Selain itu juga dikatakan juga punca sebenar autism ni sampai sekarang tidak diketahui. So orang jumpa faktor-faktor risiko je lah. Antaranya macam tu lah, melahirkan anak pada usia yang lewat, sekiranya dalam ahli keluarga ada sesiapa yang ada masalah autism, dia lebih menjurus kepada autism ni. Okey, soalan seterusnya dia cakap, kenapa anak-anak autism ni cenderung mencederakan diri dan menyerang orang di sekelilingnya? Sebab apa? Sebab ini memang salah satu ciri-ciri autism yang mana mereka kita panggil lack of social interaction dia tu. Maksudnya kalau mereka tak dapat bezakan sangat apa yang betul dan apa yang tidak. Ingat tak ada satu kes kat Malaysia yang mana seorang remaja ke seorang lelaki yang agak dah besar sikit tapi ada autism, yang mana dia memegang dada seorang wanita. Nampak, kalau kita tahu secara normal, itu adalah satu benda yang tak patut dilakukan. Tapi anak-anak autism ni dia tak tahu yang mana sebenarnya tu okey ke tak okey ke, kan? Sebab mereka sebenarnya autism ni boleh dikatakan mereka berada di dalam dunianya sendiri. Jadi kita tak boleh salahkan mereka yang ada autism sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang mungkin mencederakan ataupun menyerang orang lain di sekelilingnya. Sebab mereka tak boleh nak kawal pemikiran tu. Okey, soalan seterusnya. Ada juga anak yang bijak khususnya dalam subjek matematik. Boleh doktor komen? Ya, betul. Tetapi tak adalah semua autism ni akan kita panggil high level of intelligence. Tak juga. So ada research yang dilakukan, dia ambil mereka yang ada autism dan juga kanak-kanak biasa, and then bila dia buat ujian matematik, dia nampak yang autism ni lebih tinggi pencapaian matematik berbanding anak biasa. Sebab apa? Simple je sebab dia. Kalau kita ingat sekiranya seseorang itu dilahirkan buta contohnya, tapi bila seseorang tu dilahirkan buta, somehow deria lain dia akan di-enhance. Sebab dia dah kurang satu, maka yang lain di-enhance. Sama juga macam autism, bila dia buat MRI mereka yang ada autism ni, yang hebat matematik ni, dekat bahagian pengenalan muka, pengenalan cam muka ni dia aktif. Maksudnya yang kita tahu, anak-anak autism ni dia, kalau kita interact dengan dia tak pandang muka, dia kurang social skill dia. So dekat situlah matematik tu memenuhi bahagian tu. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok ada anak autism ni memang bijak kadang dari segi matematik. Bercakap mengenai autism, sebab baru-baru ni pun anak saya, sebab isteri saya risau sikit, anak saya dah 18 bulan tapi tak banyak cakap. Jadi kami pun dapatkanlah hikmat yang lebih pakar. Bila terapis datang dan assess anak saya, dapati yang anak saya ni dia memang ada lewat sikit dari bertutur, panggilnya delayed speech. Memang pada awalnya isteri saya takutlah yang anak saya ada autism ke, sebab anak saya ni kalau panggil nama dia tak pandang. Kalau cakap tu tak ada bunyi, masih tak boleh bercakap lagi. So ini
antara ciri-ciri mereka yang ada autism. Jadi saya nak sarankan kepada ibu bapa di luar sana. Sebab bila saya buat post mengenai ini, banyak juga ibu bapa di luar sana cakap, alah jangan risaulah, dia kecil lagi tu, nanti dia boleh lah. Sekarang dia tak boleh cakap, nanti tunggu 2-3 tahun mesti dia boleh cakap banyak lah. Sebenarnya kalau boleh kepada ibu bapa di luar sana, janganlah kita bersifat menafikan ataupun bersifat nak tunggu ataupun in denial ni. Kalau boleh kita rasa macam anak kita ni berbeza sikit dengan apa yang sepatutnya, kita intervene awal-awal, kita buat intervensi awal-awal. Sebab macam autism ni, sekiranya kanak-kanak itu ada apa jua kelewatan dalam perkembangan, sekiranya kita masuk awal, kita bagi dia sokongan, bagi dia terapi yang awal, dia boleh dibaikkan. Sebab saya tengok ada tu dah sampai umur 4 tahun, 5 tahun tak boleh cakap lagi, dia kata tak apa, kita bagi dia masa sikit lagi. Itu dah salah dah sebenarnya. Jadi ibu bapa di luar sana, tolonglah sedar yang sekarang ni makin menjadi-jadi. Semuanya disebabkan oleh gadget ni. Gadget ni memang sangat menerukkan anak-anak kita. Jadi kalau boleh nampak anak lain daripada anak orang lain tu, ambil tahu dan buatlah tindakan segera. Alright. So dah cukup pasal ni, kita pergi kepada klip pula. So klip kita hari ini, No, you're... No. Okey. Wow. Saya tak pernah tengok cerita ni, tapi nampaknya daripada gaya dia ni, doktor ni macam merupakan seorang yang autis. Seorang yang mempunyai autism. Wow. Sangat jarang saya jumpa autism yang mempunyai level intelijen yang tinggi sampai menjadi doktor lah. Okey, ni sangat wow. Sangat wow. No, you're... What happened? No. You're... Oh, okey. So betul juga apa yang doktor ni sedang alami adalah meltdown ataupun ini benda yang biasa berlaku kepada even kanak-kanak yang ada autism. Sekiranya sebab kanak-kanak autism ni dia dah biasa dengan satu, kita panggil schedule ataupun satu perkara yang dah normal. Sekiranya anda mengubah sesuatu yang normal daripada dia akan jadi macam ni. Dia akan meracau, dia akan emosi. Sebab itulah kadang masa test anak saya buat tu, terapi tu dia susun kereta tu dalam satu line, lepas tu dia cuba kacau. Anak saya okey je. Maksudnya dia tak kisah. Tapi dia cakap kalau anak-anak yang lain yang mana yang ada ciri-ciri autism tu, kalau dia susun straight, lepas tu dia cuba alihkan satu kereta, budak tu akan emosi yang teramat sangat. Sama juga macam A, B, C, D. Bila kalau kita nyanyi A, B, C, D, tapi kalau tiba-tiba dia nyanyi A, B, E, F, tak ada C, D tu, memang nampak tak? Bila sesuatu yang bukan norma dia berlaku, seseorang yang ada autism ni akan jadi meltdown macam ni lah. Hey, Yuri, Yuri. Okay, Park. Take over the surgery. No. Dr. Park. No, He obviously... can't do it. He said can't do it. Maybe Sean, you have to tell us what you... breathe. Okey, dan pada masa yang sama juga, sebab saya rasa dia ni mempunyai autism yang high level of autism, dia masih boleh berkawal. Dia boleh mengawal dia punya meltdown tu, yang mana sebab dia tengah ada panic attack ni. Jadi macam yang saya pernah cerita pada episod sebelum ni, apa yang perlu dilakukan sekiranya anda kena panic attack, anda ambil nafas yang bagus. Lepas tu kalau boleh distractkan pemikiran anda. So macam apa yang dia buat ni, somehow dia ternampak ada satu bayangan yang mengajarnya untuk bernafas. So ini memang betul-betul high level of autism lah. That's it. Now slowly. Okay. So jadi apa yang saya nak cuba simpulkan di sini, sebenarnya janganlah anggap autism ini satu kecacatan. Sebab autism ini sebenarnya kita masih boleh untuk kita kawal dia, masih boleh untuk kita bawa anak-anak tu ke arah yang betul melalui terapi, melalui sekolah, melalui occupational therapy. Yang penting anda kena akur sekiranya anak anda ada autism dan harus bertindak dengan awal. Alright, so saya harap segala persoalan mengenai autism ini dapat membuka mata anda akan kewujudan autism ini. Sekiranya anda nak mengetahui topik yang akan kami bincangkan pada hari Rabu malam pukul 9 ini di Astro Prima dan Prima HD bertajuk Overhaul Muka dan Badan.
pastikan anda bersama kami, bersama Tanya Doktor. Ingat, Rabu malam pukul 9 di Astro Prima dan juga Prima HD. Saya Dr. Seh. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.